Okey, soalan B, 7x is bigger than or equal to 28. Jadi nak dapatkan x, apa yang kita buat? Macam biasa, kita pastikan x positif dulu. Okey, kemudian baru kita buat soalan. 7 ni kita pindahkan di sebelah kanan. 7 dengan x ni darab, jadi 7 kalau pindah sebelah kanan dia akan jadi bahagi, maka sebelah kiri x bigger than or equal to 28 divide by 7. So x is bigger than or equal to 28 bagi 7 apa? Ada tak orang ni nak tanya ni? 28 bagi 7 apa? Oh, tak ada yang jawab pun. 4. 8 bagi 4. pada 4. Okey, ada orang punya. Alhamdulillah. Takut saya cakap seorang-seorang depan laptop. Okey, jadi settle x adalah lebih besar atau sama dengan 4. Jadi nilai dia bukan exact, nilai dia bukan x sama dengan 4, nilai dia adalah banyak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hinggalah infinity. Okey, ini adalah nilai-nilai x. Okey, soalan A dengan B mudah saja, tak ada apa-apa masalah. Sekarang kita tengok soalan C. Okey, negatif x per 3 is less than 9, lebih kecil daripada 9. Jadi dekat sini macam saya cakap, the first thing yang kamu kena buat, jadikan dia punya unknown ni positif. Sekarang unknown dia adalah negatif. Jadi macam mana kita nak jadikan dia positif? Okay, mudah saja nak jadikan dia positif, kita pindahkan dia ke sebelah kanan. Bila kita bawa benda ni ke sebelah kanan, benda yang ada sebelah kanan ni kita bawa dia ke sebelah kiri. Kita tukar tempat lah kiranya. Okay, sebab apa tukar tempat ni? Sebab nak jadikan unknown dia ni positif. Jadi sebelah kiri sekarang kita akan ada negatif 9, lebih kecil daripada sebelah kanan kita akan ada x per 3. Okey, pindahkan semua sekali ni. Pindahkan benda ni semua sekali. Jangan bawa x saja ke sebelah kanan. Okey, bawa semua sekali yang ni ke sebelah kanan. 9 bawa ke sebelah kiri. Jadi sekarang x tu dah positif. Okey, sekarang kita nak dapatkan x saja, maka kita pindahkan 3 ni ke sebelah kiri, maka kita akan dapat negatif 9 didarabkan dengan 3 adalah lebih kecil daripada x. Jadi 9 darab 3 berapa jawapan? Negatif 27. Alah, nak tunggu jawapan, saya jawab sendiri lah. Negatif 27 adalah lebih kecil daripada x, dan benda ini kita boleh refresh semula ataupun tulis semula. Maka x adalah, kita baca daripada sini ke sini daripada kanan ke kiri. X adalah lebih besar daripada negatif 27. Kalau yang ni kita baca negatif 27 adalah lebih kecil daripada x. Yang ni kita boleh refresh semula ataupun tulis semula jadi macam ni, x adalah lebih besar daripada negatif 27. Okey, settle untuk soalan C. Sekarang kita tengok soalan D pula. Soalan D. Okey, 7 ditolakkan dengan 4x is bigger than 15. Okey, jadi dekat sini kita tengok unknown dia. First thing tengok unknown. Tengok simbol depan unknown tu sekali. Simbol depan dia adalah negatif. Macam saya cakap, pastikan dia jadi positif. Maka kita pindahkan negatif 4x ni ke sebelah kanan. 15 ni kita pindahkan dia ke sebelah kiri. Sebab nak bagi nombor ni, bagi duduk dengan geng dia nombor yang ada unknown ni, kita bagi dia duduk seorang-seorang di sebelah kanan. Jadi sebelah kiri kita akan ada 7 ditolakkan dengan 15. Lebih besar daripada sebelah kanan ada 4x. 7 tolak 15 jadi berapa? Susah lah tak ada kalkulator. Sekejap, cari kalkulator. Negatif 8. Negatif 8. Negatif 8. Kejap, mana kalkulator saya ni? Tak ada kalkulator. Okey, jadi kamulah tolong jadi kalkulator saya. Ni nombor kecil tak apa lagi. Nanti nombor besar tolong jadi kalkulator saya. Jadi 7 tolak 15 jadi negatif 8. Lebih besar daripada 4x. Maka nak dapatkan nilai x. Pindahkan 4 ke sebelah kiri. Maka kita akan dapat negatif 8 bahagikan 4 lebih besar daripada x. Maka kita akan dapat negatif 2 lebih besar daripada x. Jangan tinggal jawapan macam ni ya. Okey, sekarang ni kita baca jawapan ni, negatif 2 adalah lebih besar daripada x. Kita tulis mula, dia akan jadi x adalah lebih kecil daripada negatif 2. Mana datang benda ni? Datangnya daripada sini, kita baca daripada sini ke sini. X adalah lebih kecil daripada negatif 2. Tulis mula jadi macam ni. Okey, settle A, B, C, D. Okey, key point dia kat sini, tolong pastikan dia punya unknown tu positif dulu, baru kamu selesaikan. Ini untuk linear inequalities ya. Kalau untuk linear equation tak kisahlah. Tak payah jadikan dia positif dulu. Sekejap ikut suka kamu lah. Tapi untuk linear inequalities, nak memudahkan kerja, nak memudahkan hidup kamu, jadikan dia positif sebagai benda pertama yang kamu kena buat. Okey, sekarang kita proceed ke soalan yang seterusnya. Okay, solve each of the following inequalities. Okey, ini sambungan je daripada soalan tadi. Kita buat cepat-cepat. Benda ni simple saja. X tambah 3 lebih besar atau sama dengan 10. Maka nilai X adalah lebih besar atau sama dengan 10 ditolakkan dengan 3. Maka X adalah lebih besar atau sama dengan 7. Settle.
Okey, ni kita dah selesaikan inequality. Tapi kalau soalan tu tanya give the values of x, beri jawapan, cari nilai-nilai x. Okey, ataupun apa-apa yang sebab tu lainnya lah soalan tu tanya. Jadi kita kena jawab x sama dengan 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Kita jawab macam ni. Kalau dia tanya apakah nilai x. Tapi kalau dia cakap solve inequality saja memadai, kita buat sampai sini. Kalau diminta nilai x, kena jawab macam ini. Okey. So sekarang kita tengok soalan B. Negatif 2x lebih kecil daripada 18. Okey, tengok kat sini unknown dia adalah negatif, jadikan dia positif, kita pindah ke sebelah kanan, 18 bawa sebelah kiri. Jadi kita akan dapat negatif 18 lebih kecil daripada 2x. Okey, nak dapatkan x, 2 pindah sebelah kiri, dia akan jadi bahagi negatif 18 dibahagikan dengan 2 lebih kecil daripada x. Negatif 18 bagi 2 dapat negatif 9 lebih kecil daripada x. Okey, selesai. Yang ni negatif 9 lebih kecil daripada x. Kita refresh mula x, baca daripada sebelah sini. Jadi tulis mula x adalah lebih besar daripada negatif 9. Ini jawapan yang terakhir. Okey, soalan C. Negatif 7 adalah lebih besar daripada x per 3. Okey, kita tengok unknown dia. Unknown dia positif kat sini. Okey, tak payah nak tukar apa-apa. Jadi nak dapatkan x, kita pindahkan 3 ke sebelah kiri. X bahagi 3. Jadi 3 pindah sebelah kiri, dia akan jadi darab. Jadi negatif 7 darabkan dengan 3 lebih besar daripada x. Negatif 7 darab 3, negatif 21 lebih besar daripada x. Sekarang refresh mula ni ke sini, maka kita akan dapat x adalah lebih kecil daripada negatif 21. Okey, simple je. So saya pergi laju-laju je. Okey, soalan D. 16 tolakkan dengan 5x lebih kecil atau sama dengan negatif 4. Okey, tengok unknown dia kat sini negatif, jadikan dia positif, kita bawa dia sebelah kanan. Okey, negatif 4 bawa sebelah kiri. Jadi kita akan dapat 16 ditambahkan dengan 4 lebih kecil atau sama dengan 5x. 16 tambah 4 20 lebih kecil atau sama dengan 5x. Okey, nak dapatkan x, 5 pindah sebelah kiri, dia akan jadi bahagi. Jadi 20 dibahagikan dengan 5 lebih kecil atau sama dengan x. 20 bahagi 5 dapat 4 lebih kecil atau sama dengan x. Okey, kita baca dari sini ke sini. Maka kita akan dapat x adalah lebih besar atau sama dengan 4. Okey, settle linear equality, simple saja. Okey, sama saja macam kamu buat linear equation, cuma kamu kena pastikan first thing dia punya unknown ni kena positif. Okey, kemudian selesaikan macam biasa. Okay, tadi kita buat soalan yang direct. Sekarang kita cuba tengok soalan yang melibatkan ayat. Okay, Fatimah is working part-time as a canned ring seller. Okay, Fatimah ni kerja part-time. Part-time ni apa? Sama juga part-time. Aduh, tak apalah, faham. Sambilan lah, korang faham lah. Nak translate ni payah lah pula. Okay, she is paid 10 cent for every canned ring sold. Okay, dia dibayar 10 sen untuk setiap air tin yang telah dijual. Contoh dijual RM1. Okey, 90 sen tu bayar kat dia punya bos lah. Okey, 10 sen dapat kat dia. Contoh macam tu. Okay, she wants to earn at least 20 ringgit per hour. Calculate the number of canned rings that she needs to sell in an hour in order to achieve her target. Okey, mudah cerita macam ni lah. Dia kerja sambilan, dia jual air tin. Okey, untuk setiap satu tin yang dijual tu dia dapat 10 sen. Okey, dia nak dapat RM20 sejam. Aim dia dalam kepala dia ni, dia nak dapat RM20 sejam. Jadi berapa banyak air tin yang dia kena jual dalam masa 1 jam untuk dia dapat dia punya target tu. Jadi ini adalah soalan inequalities. Okey, jadi macam mana kita nak buat ni? Okey, sekarang ada 2 unit kat sini. 1 unit sen, 1 unit ringgit. Okey, ini adalah benda yang sangat penting. Kamu kena pastikan 2 unit ini jadi sama dulu. Okey, sini dalam ringgit, sini dalam sen. Jadi apa yang kita kena buat adalah tukarkan sen ni kepada ringgit dulu. Jadi 10 sen adalah bersamaan dengan berapa RM 0.10 sen. Okey, ini adalah unit conversion. Jadi kita kena buat kita punya target. Okey, sekarang canned ring yang dijual. Okey, kita tak tahu berapa banyak. Jadi kita letak dia sebagai X. Okey, jadi jumlah duit yang dia akan dapat kalau dia jual 10 air tin. Macam mana kita nak kira?
Kita ambil 10 sen, darabkan dengan 10 botol. Okey, ini adalah jumlah yang dia akan dapat kalau dia jual 10 botol lah. Tapi sekarang ni kita tak tahu berapa banyak dia jual. Jadi kita ambil 0.10 darabkan dengan X. Ini adalah jumlah yang dia akan dapat kalau dia jual sebanyak X item. Okey, jadi target dia sekarang dia nak dapat RM20. Jadi persamaan yang kita kena buat adalah 0.10, kejap. 0.10 darabkan dengan jumlah item yang dijual mestilah lebih besar atau sama dengan 20. Okey, jumlah yang dia dapat darabkan dengan jumlah item yang dijual mestilah lebih besar atau sama dengan 20. Kenapa lebih besar atau sama dengan? Sebab dia cakap kat sini at least, paling kurang mestilah RM20 ataupun ke atas. Okey, paling kurang RM20 ke atas. Mestilah dia punya tu lebih besar atau sama dengan RM20. Okey, notice kat sini, ini adalah dalam unit ringgit, ini pun dalam unit ringgit. Kamu tak boleh letak 10 dekat sini. Bila letak 10, maka benda ni akan jadi salah sebab unit dia tak sama. Okey, jadi ini adalah persamaan yang kita kena selesaikan. Ini adalah benda yang kita nak cari, iaitu berapa bilangan item yang kita kena jual. Okey, jadi 0.10 didarabkan dengan X, maka kita akan dapat 0.1X. Okey, kosong dekat belakang ni kita boleh abaikan je, tak ada maksud. Okey, ada soalan tanya, kenapa kita tak buat less than or equals to? Kalau kita buat less than or equals to, contoh 0.10 darabkan dengan X less than or equal to 20. Maksudnya dia nak paling banyak RM20. Ni maksudnya paling banyak dia nak dapat RM20. Maksudnya kalau dia dapat RM19 pun okey macam ni. Allah Akbar. Okey, kalau equation dia kamu buat macam ni, less than or equal to 20. Maksudnya yang ni kamu boleh dapat RM19. Ataupun kamu boleh dapat jawapan kat sini kamu boleh dapat RM18. Okey, yang kita tak nak. Sebab apa kita tak nak RM18 ni? Sebab dia cakap at least RM20. Kita tak nak yang bawah RM20. Bila kita tak nak yang bawah RM20, maka kita mesti ambil lebih besar atau sama dengan atas daripada RM20. Okey, tak boleh ambil lebih kecil. Okey, jelas At least ni maksudnya paling kurang RM20. RM20 ni adalah yang paling kecil. Dia tak boleh kecil daripada RM20 tu. Jadi kita kena ambil bigger than. Okey. So 0.10 darabkan dengan X mesti bigger than or equal to 20. Okay, jadi 0.1 darabkan dengan X lebih besar daripada 20. Nak dapatkan nilai X, kita ambil 0.1 pindahkan ke sebelah kanan. Maka X adalah lebih besar atau sama dengan 20 dibahagikan dengan 0.1. Okey, sekarang saya memerlukan kalkulator. Tolong tekan kalkulator sekejap. Kalau siapa ada 20 bahagikan dengan 0.1, berapa jawapan dia? 200. Dapat berapa? 200. Okey, jadi X must be bigger than or equal to 200. Jadi dia mesti jual paling kurang dia kena jual 200 can drink. Paling kurang dia kena jual 200 tin. Kalau dia jual 199 tin, maksudnya dia tak dapat capai dia punya target tu. Yang dia nak jual sebanyak, dia nak dapat RM20 dalam masa 1 jam. Okey, faham tak ni? Dia mesti jual 200 tin dalam masa 1 jam, paling kurang. Kalau kurang pada tu, dia jual 199, maka dia tak dapatlah nak capai target dia RM20 sejam ni. Okey, boleh faham Okey, benda ini direkod, jadi lepas ni saya akan letak yang YouTube, kamu boleh refer balik kalau kamu tak faham nak selesaikan soalan. Okey, kita cuba tengok soalan yang seterusnya. Okey, Sadia has RM120 in her savings account and she saved RM40 per month. What is the minimum number of months that Sadia has to save her money so that her savings can exceed RM500? Okay, give your answers to the nearest whole number. Okay, apa yang dia cakap kat sini? Kita translate satu persatu. Kadang nak baca ayat ni berbelit lidah, kita tengok pun tak faham. Okay, Sadia has RM120 in her savings account. Maksudnya dalam bank dia. Okay, kita lukis ni bagi senang faham. Okay, ni bank. Dalam bank ada RM120. Okay, and she save RM40 per month. 1 bulan dia save. Okay, ni tulis kat sini. Save. RM40. 1 bulan. Kalau dia simpan sebanyak, kalau dia simpan selama 2 bulan, maka kita ambil RM40, darabkan dengan 2. Maka jumlah duit dia lepas 2 bulan tu maksudnya dia akan ada 120 ditambahkan dengan RM40, darabkan dengan 2. Ini adalah jumlah simpanan dia dalam masa 2 bulan. Contoh. Okay, ini jumlah simpanan dalam masa 2 bulan. Tapi dia tak cakaplah 2 bulan kat sini. Apa yang dia cakap kat sini adalah dia simpan RM40 sebulan. What is the minimum number of months? Apakah bulan minimum yang Sadia ni kena simpan duit dia supaya dia punya simpanan tu mesti melebihi RM500. Okey, jadi kalau 2 bulan disimpan tadi, kita kena darabkan dengan 2. Sekarang ni jumlah bulan yang kita nak cari ni adalah unknown.
Okey, bilangan bulan sekarang ni adalah unknown. Kita tak tahu berapa bulan yang dia kena simpan supaya dia punya saving ni jadi lebih daripada 500. Jadi ini adalah unknown, kita gantikan dia dengan X. Macam saya cakap tadi, kalau simpanan dia 2 bulan, maka kita darabkan dengan 2. Sekarang kita tak tahu berapa lama disimpan, jadi kita darabkan dia dengan X. Sorry, bukan 2, darabkan dengan X. Jadi simpanan dia dalam X bulan adalah 140, 140 dah. Okey, 120 ditambahkan dengan 40, darabkan dengan X. Okey. Sebab apa saya darab X? Sebab kita tak tahu berapa bulan. Okey, tadi contoh saya bagi disimpan dalam masa 2 bulan. Sekarang kita tak tahu, kita letakkan dia sebagai X. Dan simpanan dia ni mestilah melebihi RM500. Okey, ini adalah persamaan yang kamu kena keluarkan berdasarkan ayat yang dia bagi dekat atas. Okey, boleh faham ke? Kita tengok tentang dia punya persamaan ni dulu. Ada apa-apa yang tak faham ke? Macam mana saya dapat benda ni? Boleh faham? Okey. Boleh. Form 3, ulang balik form 1. Okey. Ya, ada soalan? Sekejap saya tengok kat chat sekejap. Ya, ada apa soalan? Tak ada Okey. Kalau tak ada, kita proceed terus. Okey, jadi kita nak selesaikan persamaan ini, 40 kita darabkan dengan X dulu. Kita selesaikan dalam kurungan. 40 darab X, kita akan dapat 40X. Maka 120 ditambahkan dengan 40X must be bigger than 500. Sebab apa saya letak lebih besar? Tak ada lebih besar atau sama dengan. Sebab dia cakap exceed, lebih besar daripada 500. Dia tak cakap at least. Okey, kalau dia cakap at least, maka kita kena letak simbol sama dengan. Sebab 500 tu termasuk sekali. Bila dia cakap exceed, maksudnya melebihi. Lebih pada 500. Tak payah kita letak simbol sama dengan kat situ. Okey, so kita 40 darabkan X dapat 40X. Kemudian kita selesaikan macam persamaan biasa, 120 pindahkan ke sebelah kanan. Maka sebelah kiri akan ada 40X. Lebih besar daripada 500 tolakkan dengan 120. Maka 40X lebih besar daripada 500 tolak 120 jadi 380. Okey, nak dapatkan X lebih besar daripada 380 dibahagikan dengan 40. Okey, tolong tekan kalkulator jap. Kita ada kalkulator ni. 380 bahagikan dengan 40. Tolong kalkulator 380 bahagi 40. 95, cikgu. Berapa? 95. 65. 95 betul? Macam besar sangat 9.5. 9.5. Okey, ada titik perpuluhan kat sini. 95 macam tak logik. Okey, jadi X must be bigger than 9.5. Maka dia kena simpan lebih daripada 9.5 bulan. Okey, jadi kat sini kita tengok ayat yang terakhir kat sini. Give your answer to the nearest whole number. Jadi, berapa banyak bulan yang dia kena simpan? Dia kena simpan sebanyak 10 bulan. Kita tak boleh ambil 9 bulan sebab nanti tak cukup. Jadi, kita kena ambil yang lebih besar daripada 9.5 bulan ni. Jadi, kita ambil dia kena simpan selama 10 bulan. Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey, kita test tengok. Masukkan ke dalam persamaan ni. Kalau dia simpan sebanyak 10 bulan, berapa banyak yang dia akan dapat? Okey, dia simpan sebulan sebanyak RM40. Kalau kita darabkan dengan 10, maka dia akan dapat RM400 dalam masa 10 bulan. Okey, campurkan dengan dia punya dalam bank tadi, maka total yang dia akan dapat dalam masa 10 bulan adalah RM520, iaitu 400 dan masa 10 bulan tambahkan dengan saving dia, dapatlah 520. Okey, jadi jawapan dia adalah 10 bulan. Okey, ni benda ni tak boleh main teka-teka, tak boleh main apa buat jalan kerja macam lain ya. Bila dia sebut linear inequalities, maka kamu kena tunjukkan jalan kerja macam ni, tak boleh buat kaedah cuba jaya atau sebagainya. Okey, exam baru ni ramai yang jawab dengan kaedah cuba jaya. Kaedah cuba jaya ada certain soalan diterima untuk kaedah cuba jaya, tapi kebanyakan soalan tidak diterima untuk kaedah cuba-cuba ni. Okey, jadi nasihat saya tak payahlah cuba-cuba, buatlah jalan kerja yang sebetul-betulnya. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya tentang simultaneous linear inequalities ataupun ketaksamaan serentak. Ketaksamaan serentak. Okey, sebelum ni kamu belajar simultaneous linear equation yang di mana saya ajar kamu dua cara, iaitu kaedah substitution dan juga kaedah elimination. Tapi untuk simultaneous linear inequalities ni, kamu takkan gunakan kaedah substitution ataupun elimination itulah. Okey, benda ni adalah lebih mudah berbanding yang linear equation punya. Okey, jadi kita tengok dulu untuk soalan A.
Okey, soalan A dia bagi kita dua equation. Yang pertama adalah 2x tambah 5 lebih kecil daripada 11. Satu lagi equation yang dibagi adalah 3x tolak 10 lebih kecil daripada 5. Okey, ini adalah dua equation yang dia bagi. Apa yang kita kena buat adalah kita kena selesaikan persamaan linear inequalities ini secara berasingan. Kita buat yang ni dan kita buat yang ni. Okey. Ini adalah first thing yang kamu buat. Selesaikan satu persatu. Okey, yang di sebelah kiri dulu. 2x tambah 5 lebih kecil daripada 11. Jadi 5 pindah sebelah kanan. Jadi sebelah kiri ada 2x lebih kecil daripada 11 tolak 5. 2x adalah lebih kecil daripada 11 tolak 5 jadi 6. Maka x adalah lebih kecil daripada 6 dibahagikan dengan 2. Maka x adalah lebih kecil daripada 3. Okey, selesai yang di sebelah kiri. Kita buat yang sebelah kanan pula. Okey, jadi kita akan dapat 3x lebih kecil daripada 5 tambah 10. 3x lebih kecil daripada 15. X lebih kecil daripada 15 dibahagikan dengan 3. Maka x adalah lebih kecil daripada 5. Okey, so kita akan dapat dua nilai. Satu, x lebih kecil daripada 3. Satu lagi adalah x lebih kecil daripada 5. Bila kita dah dapat dua nilai ini, maka kita kena letakkan kedua-dua nilai ini di atas garis nombor. Okey, garis nombor sini 3, sini 5. Okey, kita nak labelkan yang ni di atas garis nombor dulu. Maka cara nak label dia, kita bulatkan di atas 3 ni dan dia adalah lebih kecil. Bila dia lebih kecil, kita buat anak panah ataupun garisan ke sebelah kiri sebab dia lebih kecil. Okey, kalau kat sini ada simbol sama dengan macam ni, lebih kecil atau sama dengan, maka bulat ni kita kena hitamkan dia. Okey, bila kita hitamkan dia, itu membawa maksud bahawa 3 ini termasuk sekali dalam persamaan. Okey, bila kita kosongkan bulatan ni, maksudnya 3 ini tidak termasuk di dalam persamaan. X lebih kecil daripada 3. Nilai 3 tu tak termasuk kan? X tu maksudnya 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2 dan sebagainya. So, sebab itu kita bulatkan dan kita kosongkan nak menunjukkan 3 itu tak termasuk. Okey, selesai dah. Yang ni kita dah labelkan ke dalam garis nombor. Okey, yang kedua, X adalah lebih kecil daripada 5. Okey, ini adalah 5. Kita bulatkan dia, jangan hitamkan sebab dia tak termasuk dengan 5 tu. Dan dia adalah lebih kecil, kita buat anak panah ke sebelah kiri juga sebab dia adalah lebih kecil. Kemudian kita tengok dekat mana dua garisan ini bertindih. Dia bertindih pada kedudukan sini. Okey, jadi nilai-nilai X kita ambil semuanya yang di kawasan ini. Okey, nilai-nilai X hanyalah kita ambil di kawasan ini. Nilai-nilai X di kawasan ini adalah nilai-nilai X lebih kecil daripada 3. Okey, kawasan ini nilai-nilai X adalah lebih kecil daripada 3. Maka ini adalah jawapan kamu yang terakhir. Okey, selesai dah. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Okey, jawapan akhir kita kena ambil nilai X yang terakhir. Kita kena ambil kawasan di mana, range di mana X itu dia bertindih dua garisan tu. Okey, ada 3 jenis jawapan untuk soalan simultaneous equation ni. Satu, kedua-duanya menunjukkan anak panah ke kiri macam ni. Kita ambil nilai dia dekat kawasan yang bertindih macam ni, X lebih kecil daripada 3. Yang kedua, jawapan dia boleh jadi macam ni. Kedua-duanya ke kanan macam ni. Contoh sini 5, sini 7 contohnya. Okey, dia bertindih pada kawasan X dengan 7. Okey, maka jawapan dia kat sini dia akan jadi X lebih besar daripada 7. Okey, ni saya tunjuk situasi yang kemungkinan sama ada macam ni lebih kecil daripada, sama ada macam ni lebih besar daripada, ataupun di mana situasi dia nilai X tu dia tersepit di antara dua nombor. Contoh, kat sini 3, sini 5. Satu anak panah dia pergi sebelah kanan, satu anak panah dia pergi sebelah kiri. Okey, dia tersepit di antara dua nombor. Nilai X tu dia bertindih dekat sini, kawasan ni. Bila dia bertindih dekat tengah-tengah di antara dua nombor, apa yang kamu kena buat adalah kamu kena letakkan X tu di tengah-tengah dan kamu buat macam ni. Okey, letakkan X di tengah-tengah, kamu buat simbol lebih kecil daripada macam ni. Kemudian ambil nombor yang di sebelah kiri ni, letakkan di sini. Jadi kat sini kamu letakkan 3. Okey, yang ni 5, letakkan kat sini. Sini letak 5, settle. Okey, kemudian kita kena tengok sini. Kalau titik dia dihitamkan, nampak kalau titik ni dihitamkan, maka dekat sini kena ada simbol sama dengan, dan kat sini kalau titik ini dihitamkan, maka kat sini kena letak simbol sama dengan juga. Selesai ke tak samaan?
linear. Okey, jadi ada 3 kemungkinan. Sama ada kedua-dua anak panah ke sebelah kiri, dia akan jadi lebih kecil daripada, ataupun kedua-duanya anak panah ke sebelah kanan, dia akan jadi lebih besar daripada, ataupun dia tersepit di antara dua nombor macam ni, maka dia akan jadi macam ni penyelesaiannya. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Kita buat soalan B. Okay, ni form 1 revision. Benda yang lama dah kamu tinggal. Okay, soalan B, kita keluarkan dulu dua soalan yang dibagi. Yang pertama 8x tambahkan dengan 5 lebih besar atau sama dengan 5x tolakkan dengan 13. Yang kedua 3x tolak 4 lebih besar daripada 9x tambah 20. Okey, kita selesaikan satu persatu. Yang ni selesaikan, kemudian buat yang ni pula. Okey, kita tengok equation yang pertama. 8x tambah 5 lebih besar daripada 5x tolak 13. Okey, x ada dekat dua tempat. Satu kat sini, satu kat sini. Bila dia ada dekat dua tempat, kita kena satukan dia, bagi duduk sama-sama. X bagi duduk dengan X, nombor kita bagi duduk dengan nombor. Tapi sebelum kita pindahkan X tu, kita kena pastikan bila kita pindah tu, X tu akan jadi positif. Jadi saya ambil 5X ni, saya pindahkan dia ke sebelah kiri. Supaya kita akan dapat nanti 8X tolakkan dengan 5X. 8X tolak 5X dia akan jadi positif 3X. Kalau saya ambil 8X ni pindah sebelah kanan, dia akan jadi 5X tolak 8X. 5x tolak 8x, kita akan dapat negatif 3x. Okey, jadi kita tak nak negatif tu. Bila kita tak nak negatif, kita kena pastikan kita pindah tu betul dan dia jadi positif. Jadi saya ambil 5x, pindah sebelah kiri, 5 saya pindah sebelah kanan. Jadi sebelah kiri sekarang ni kita akan dapat 8x tolak 5x lebih besar daripada, sebelah kanan akan ada negatif 13 ditolakkan dengan 5. Okey, 8x tolak 5x akan jadi 3x lebih besar atau sama dengan negatif 13 tolak 5, dia akan jadi negatif 18. Jadi x adalah lebih besar atau sama dengan negatif 18 dibahagikan dengan 3. Jadi nilai x adalah lebih besar atau sama dengan negatif 6. Okey, negatif 18 bahagi 3 dapat negatif 6. Okey, selesai dah persamaan yang pertama, kita buat persamaan yang kedua pula. 3x tolak 4 lebih besar daripada 9x tambah 20. Okey, tengok sini. 3x, 9x. Jadi kita pindahkan 3x ke sebelah kanan untuk memastikan x tu akan jadi positif. So, 20 pindah sebelah kiri. Okey, jadi sebelah kiri kita akan ada negatif 4 ditolakkan dengan 20. Sebelah kanan kita akan ada 9x ditolakkan dengan 3x. Negatif 4 tolak 20, kita akan dapat negatif 24. Lebih besar daripada 9x tolak 3x, kita akan dapat 6x. Nak dapatkan x, 6 pindah sebelah kiri, dia akan jadi bahagi. Negatif 24 dibahagikan dengan 6 lebih besar daripada x. Jadi 24 bagi 6, kita akan dapat negatif 4 lebih besar daripada x. Okey, benda ni kita tulis pula, kita baca daripada kanan ke kiri, maka kita akan dapat x adalah lebih kecil daripada negatif 4. Okey, selesai dah. Kita dah dapat dua nilai. Yang pertama, x adalah lebih besar atau sama dengan negatif 6. Yang kedua, x adalah lebih kecil daripada negatif 4. Jadi kita kena letakkan benda ini di atas garis nombor. Okey, ni garis nombor, kita labelkan dia. Okey, jadi negatif 6 dekat sini, negatif 4 dekat sini. Okey, ingat garis nombor, sini kosong, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Okey, jadi dia daripada sini ke sini sebenarnya. Kosong dekat sini, daripada sini ke sini. Okey, kita labelkan yang pertama. Dia cakap kat sini, x adalah lebih besar atau sama dengan negatif 6. Jadi, kita bulatkan atas negatif 6 ni dan kita hitamkan dia. Sebab apa kena hitamkan? Sebab dia ada simbol sama dengan. Dan dia adalah lebih besar. Bila lebih besar, dia ke kanan anak panahnya. Okey, yang kedua, kita nak labelkan yang ini, masukkan ke dalam garis nombor. X adalah lebih kecil daripada negatif 4. Okey, jadi negatif 4 dekat sini, kita bulatkan dan kita jangan hitamkan, Jangan hitamkan. Okey, dan kita buat anak panah ke kiri sebab dia adalah lebih kecil. Jadi nilai-nilai x di mana dua garisan ini bertindih adalah di kawasan ini. Macam saya tunjukkan tadi. Di kawasan dua nombor ini. Jadi bila dia terletak di tengah-tengah macam ni, maka cara penyelesaian dia, kita ambil x kita letak tengah-tengah, kemudian kita buat simbol macam ni. Lebih kecil, kita apitkan dengan x tu. Okey, nombor yang ada sebelah kiri kita letak kat sini, nombor yang ada sebelah kanan kita letak di sini. Okey, jadi kat sini letak negatif 6, sini letak negatif 4. Okey, kemudian kita cek. Yang ni ada simbol, bukan ada simbol, Yang ni kita hitamkan bulatan dia, maksudnya yang ini kita kena letak simbol sama dengan. Sebab negatif 6 tu termasuk sekali
Yang ini kita putihkan sahaja dia punya bulatan tu sebab negatif 4 tak termasuk. Jadi kat sini tak perlu letak simbol sama dengan. Maka selesailah kita punya inequalities. Okey. Tetapi kadang-kadang soalan tanya, berikan nilai-nilai X. Okey, berikan nilai-nilai X. Bagi nilai-nilai X. Jadi bila diminta nilai-nilai X, maka kita kena bagilah nilai-nilai X. Jadi nilai-nilai X yang mungkin adalah negatif 6, negatif 5 dan juga negatif 6 dan negatif 5 je. Negatif 4 tak termasuk sebab kat sini dia cakap X adalah lebih kecil daripada negatif 4. Okey. Jadi ini adalah nilai-nilai X yang mungkin. Kalau dia minta nilai X. Kalau dia tak minta nilai X, maka cukup sekadar sampai sini sahaja jawapannya. Okey, jelas ke? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okey, kita proceed ke soalan seterusnya. Okey, ni adalah sama juga for simultaneous inequality. Saya nak tunjuk satu je contoh lagi yang saya rasa mungkin susah. Okey, dua. Soalan B dengan soalan C. Okey, kita buat soalan B dulu. X per 2 tolak 1 lebih kecil daripada 3. Ni equation yang pertama untuk soalan B. Yang kedua adalah 3x per dengan 5 tolak 2 lebih kecil atau sama dengan x. Okey, so equation yang pertama. Ni adalah unknown dia. Unknown ni dah positif. Pindahkan negatif 1 ke sebelah kanan. Jadi kita akan dapat x per 2 lebih besar, lebih kecil daripada 4. Okey, ni saya shortcut ni. 3, 1 pindah sini jadi tambah. 3 tambah 1 jadi 4. Okey, kemudian 2 pindah sebelah kanan. Dia akan jadi x lebih kecil daripada 8. Okey, macam mana dapat 8? 2 pindah sini dia darab. 2 dan 4 jadi 8. Okey, yang ni pula. Okey, 3x per 5. Sini ada negatif 2. Sini ada x. Jadi kita pindahkan dulu negatif 2 ke sebelah kanan. Jadi kita akan dapat 3x per 5 lebih kecil atau sama dengan x tambah 2. Okey, sini ada 3x, sini ada 5. Kita nak hilangkan dulu pecahan bawah ni. Okey, macam kita buat minggu lepas. Ingat lagi tak macam mana kita buat minggu lepas? Kita nak hilangkan pecahan ni, maka kita darab dia dengan 5. Okey, kita darab dia dengan 5. Satu benda darab 5, yang ni pun darab 5, yang ni pun kena darabkan dengan 5. Maka kita potong-potong, tinggal sebelah kiri akan jadi 3x lebih kecil atau sama dengan ni x darab 5 dia akan jadi 5x, tambahkan dengan 2 darab 5 akan jadi 10. Okey, sekarang ini dah jadi 3x, ini dah jadi 5x. X dengan x kena bagi duduk sekali. So saya pindahkan 3x ke sebelah kanan. 10 ni saya bawa dia ke sebelah kiri. Jadi sebelah kiri saya akan ada negatif 10 lebih kecil atau sama dengan 5x ditolakkan dengan 3x. Jadi negatif 10 adalah lebih kecil atau sama dengan 5x tolak 3x akan jadi 2x. 2 pindah sebelah kiri, maka negatif 10 bahagikan dengan 2 adalah lebih kecil daripada x. Jadi negatif 10 bagi 2 dapat negatif 5 lebih kecil atau sama dengan x. Kita tulis mula x adalah lebih besar atau sama dengan negatif 5. Okey, macam mana dapat benda ni? Kita baca daripada sini ke sini. Okey, tengok daripada sini ke sini, x lebih besar atau sama dengan negatif 5. Okey, so dah selesai dua persamaan. Yang ni x lebih kecil daripada negatif 8, yang ni x adalah lebih besar daripada negatif 5. Kita wakilkannya di atas garis nombor. Okey, sini 8, dekat sini adalah negatif 5. Okey, kita labelkan yang ni dulu. X adalah lebih kecil daripada 8. Okey, ni 8, kita bulatkan, jangan hitamkan sebab dia tak termasuk 8. Kita buat anak panah ke kiri sebab dia adalah lebih kecil. Kemudian yang kedua, kita nak labelkan ini x adalah lebih besar atau sama dengan negatif 5. Maka ini adalah negatif 5. Kita bulatkan dan kita hitamkan sebab ada simbol sama dengan, dan kita buat anak panah ke kanan sebab dia termasuk sekali dengan negatif 5. Okey, jadi kat sini kita tengok garisan ni dia bertindih dekat di antara dua nombor macam ni. Okey, jadi kita buat macam ni, kita lorekkan dia. Okey. Jadi ini adalah range nilai-nilai x. Bila dia diapit oleh dua nombor macam ni, okey, maka kita letakkan x di tengah-tengah, kita buat simbol macam ni. Lebih kecil, lebih kecil. Nombor yang di sebelah kiri letak kat sini, nombor yang sebelah kanan letak kat sini. So, negatif 5 di sini, 8 di sini. Okey, dekat sini kita hitamkan dia tadi, maksudnya dekat sini kita kena letak simbol sama dengan. So, dah selesai kita punya inequalities. Yang ni tak perlu letak sama dengan sebab kat sini kita tengok kita kosongkan bulatan dia, maksudnya 8 ni tak termasuk. Okey, dah selesai inequalities. Tapi kalau diminta give the value of x, beri jawapan, beri nilai-nilai x. Jadi kalau diminta nilai-nilai x, maka jawapan dia akan jadi negatif 5, negatif 4,
negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini adalah nilai-nilai X berdasarkan linear inequalities di atas. Kalau diminta nilai X, kalau dia tak minta cukup sampai setakat ini sahaja. Okey, jelas tu? Ada apa-apa nak tanya sebelum kita masuk soalan yang terakhir? Tak ada. Okey, tak ada. Kita proceed ke soalan C. Okey, tengok soalan C. Tak mau hilang pula ni. Biarlah kat dia. Okey, soalan C. X per 9 lebih kecil daripada 2 per 3. Ni adalah equation yang pertama. Equation yang kedua adalah 5 tolak 2 X perkan dengan 7 lebih besar atau sama dengan 1. Okey, minum air sekejap. Okey, selesaikan persamaan yang pertama. Kamu ada dua cara kat sini, sama ada yang ni kamu darab 9, yang ni pun semua darab dengan 9, ataupun kamu boleh pindahkan 9 ke sebelah kanan. Okey. Tadi sebut darab 9, sekarang saya nak pindahkan pula 9 ke sebelah kanan. Okey, ada dua-dua cara. Okey, yang ni saya darab 9, yang ni pun semua sekali saya darabkan dengan 9 sebab saya nak hilangkan pecahan di bawah. Okey, so ni 9 dengan 9 kita boleh potong jadi tinggal X. Okey, lebih besar, lebih kecil daripada 2 per 3 darab dengan 9, kita boleh potong 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3, 3, 2 darab dengan 3, dia akan jadi 6. Okey, ataupun kamu ada kalkulator, tak payah pening-pening kepala, kamu tekan je kalkulator, 2 per 3 darab 9, akan dapat 6 juga. So, selesai. Okey, dah selesai untuk yang equation yang pertama, X adalah lebih kecil daripada 6. Yang ini pula kita nak selesaikan, kita nak jadikan X ni positif dulu. Nak jadikan X ni positif, tetapi ada pecahan dekat sini. Okey, jadi kita nak hilangkan pecahan dekat sini. Ada dua cara, sama dekat yang ni kamu darab 7, yang ni pun darab 7, ataupun kamu boleh pindahkan saja 7 ni ke sebelah kanan, maka kita akan dapat 5 tolak 2X lebih besar atau sama dengan 1 darab 7. Boleh je. Sama ada kamu pindahkan 7 ni ke sebelah kanan, ataupun yang ni kamu darab 7, ni kamu darab 7. Sama je kedua-duanya, kedua-dua jawapan. Okey, jalan kerja je berbeza. So, kita akan dapat 5 tolak 2X lebih besar atau sama dengan 7. Macam saya cakap tadi, unknown mesti positif. Sekarang ni dia negatif, bawa dia sebelah kanan, 7 bawa sebelah kiri. Jadi, kita akan dapat 5 tolak 7 lebih besar atau sama dengan 2X. 5 tolak 7 akan dapat negatif 2, lebih besar atau sama dengan 2X. Maka kat sini kita dapat negatif 2 dibahagikan dengan 2 adalah lebih besar atau sama dengan X. Maka negatif 1 adalah lebih besar atau sama dengan X. Kita tulis mula, rephrase. X tulis baca daripada kanan ke kiri. Maka kita akan dapat X adalah lebih kecil atau sama dengan negatif 1. Okey, selesai dua persamaan. Masukkan dia di atas garis nombor. Yang ni negatif 1, ni 6. Maka kita labelkan kat sini negatif 1, sini 6. Okey, masukkan yang ni dulu. X lebih kecil daripada 6. Okey, ini 6. Kita bulatkan, jangan hitamkan dia sebab dia tak termasuk dengan 6. Nak panah ke sebelah kiri Allah. Apa jadi ni? Nak panah ke sebelah kiri sebab dia adalah lebih kecil daripada. Yang ini pula, X adalah lebih kecil daripada negatif 1. Okey, jadi kita bulatkan dan kita hitamkan. Kita buat anak panah ke sebelah kiri juga. Okey, kejap. Yang ni saya kena panjangkan lagi. Okey. Jadi kat sini dia punya garisan bertindih pada kawasan ini. Okey, nilai-nilai X semuanya terletak di kawasan ini. Nilai X semua terletak di kawasan ini. Dan kawasan ini adalah kawasan di mana X adalah lebih kecil atau sama dengan 1. Okey, kita ambil kat kawasan yang bertindih ini saja. X adalah lebih kecil atau sama dengan 1. Sebab apa ada simbol sama dengan? Sebab kat sini hitam. Okey, jadi ini adalah penyelesaian dia habis. Okey, setakat itu saja. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Boleh ke? Okey, kalau tak ada, lepas ni boleh buka GC kelas masing-masing. Saya dah letak, okey kejap. Cikgu yang tu 1 ke negatif 1? Sorry. Okey, sorry. Jawapan dia negatif 1. Ni negatif 1. Okey, sini negatif 1, maka jawapan dia kat sini kena negatif 1 jugalah. Kalau tak letak negatif ni, maka hilanglah markah untuk jawapan. Okey, jadi lepas ni buka GC kelas masing-masing, sudah letakkan latihan di situ, tolong siapkan kesemuanya sekali. Jangan duk curi tulang ke apa ke, tolong siapkan latihan dan hantar submit kamu punya jawapan tu ke GC kelas sebelum hari Khamis. Okey, sebelum hari Khamis.
Okey, dan tolong ingat hari Khamis ini kita akan buat Zoom juga dan kita akan masuk bab 1 tingkatan 4. Okey, bab 1 tingkatan 4 ya, tak ada lagi revision yang lower form punya, kita akan start masuk syllabus untuk tingkatan 4. Jadi kalau kamu terlepas kelas tu, tidak akan ada lagi ulangan dan saya tak akan letak kat YouTube pun kelas tu. Jadi tolong datang kelas pada hari Khamis, join, jangan terlepas kelas. Okey, itu saja untuk hari ini. Yang belum isi kehadiran, tolong isi kehadiran. Lepas dah isi kehadiran, boleh sambung buat latihan terus. Ada apa pun salah, boleh PM saja. Baik, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.